Pinang kini semakin hampir dalam melancarkan projek tambakan baru dengan membina 3 buah pulau buatan di selatan negeri itu. Projek tambakan Selatan Pulau Pinang merupakan sebahagian daripada rancangan membiayai pelan induk pengangkutan negeri itu yang bernilai 46 bilion ringgit. Tetapi, adakah projek mega yang berpotensi memusnahkan ekosistem marine dan alam sekitar itu adalah penyelesaian terbaik untuk sistem pengangkutan di Pulau Mutiara? Pengalaman hitam penangan beberapa projek tambakan sejak lebih 40 tahun lalu menyebabkan ramai pencinta alam sekitar dan nelayan membantah projek mega berkenaan. Bantahan sudah berulang kali disuarakan kepada kerajaan negeri, namun ia diibaratkan seperti mencurah air ke daun keladi. Apabila pada 11 Disember lalu, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, mengumumkan kelulusan pembinaan 3 pulau buatan yang merupakan komponen rancangan struktur Pulau Pinang 2030. Keputusan itu diterima dengan berat hati lebih 5,000 nelayan pantai di Pulau Pinang. Mereka bimbang jajaran 3 pulau ciptaan itu merosakkan kawasan lubuk ikan. Kebanyakan nelayan pantai mendakwa pendapatan mereka terjejas teruk dan merosot sejak beberapa projek tambak laut di negeri itu. Nelayan wanita ini, Rosinah Taib, misalnya mengakui sejak 3 tahun lalu purata pendapatan bulanan bersama suaminya Hamzah Osman kini cuma sekadar RM300 berbanding RM1,000 dulu. Walaupun pendapatan diperoleh ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, namun Rosinah dan Hamzah tetap gigih ke laut kerana hanya itu sumber pendapatan utama bagi menampung kehidupan mereka. Tiada pekerjaan lain mampu dilakukan, apatah lagi kedua-duanya sudah mencangkau usia senja. Setiap hari selepas bersarapan nasi lemak, mereka akan turun ke laut melabuh pukat. Kini tiada lagi ribuan ikan seperti dahulu. Hanya yang ada seekor 2 ikan, beberapa ekor udang dan ketam. Tiada lagi kembung, senangin dan siakap, udang serta ketam yang banyak. Mereka percaya ikan di kawasan zon tangkapan mereka sudah melarikan diri ke kawasan lain akibat keadaan laut berselut, kesan pencemaran beberapa projek pembangunan sebelum ini. Saya sangat susah hati kalau buat 3 pulau buatan ini. Sebab projek tambak laut yang lepas-lepas sekarang, udang dan ikan berkurangan. Dulu kami guna pukat, sekarang kami guna bubu pula. Tapi guna bubu pun, ikan pun tak banyak dapat. Saya kecewa kerajaan tetap akan buat 3 pulau buatan ini. Masa depan nampak gelap. Tak tahulah apa nasib kami nanti. Lah ni kerajaan negeri Pulau Pinang nak bina 3 pulau buatan. Saya risau kalau ikan makin kurang sebab saya dapat tahu projek tambak laut tu boleh rosakkan tempat ikan bertelur. Kemerosotan hasil tangkapan laut dirasai semua nelayan pantai di Pulau Pinang, terutamanya yang masih menggunakan peralatan menangkap ikan secara tradisional seperti jala, rawai dan bubu. Penangkapan laut ini adalah satu isu kepada nelayan. Dia bukan kata nelayan pantai, ya. Dia ke semua nelayan dan juga keseluruhan industri perikanan. Jadi Pulau Pinang ni, isu tambakan laut ni bagi kami ni terlalu banyak tanpa kerajaan negeri mengambil kira kehidupan masyarakat kami, apa kesusahan kami, dan isu-isu tambakan laut yang kita tengok sedang rancak jalan pada hari ini adalah satu adalah projek tambakan di Queens Bay, kedua di STP di Tanjung Pinang, Tanjung Tokong. Ketiga adalah di Lutong Expressway yang mana ongoing punya projek tambakan laut. Dan future tambakan laut agak lebih besar. Jadi situasi ini kita nampak macam tak terkawal. Tak ada badan-badan yang boleh mengawal kerajaan negeri dalam membuat keputusan. Dan pada keputusan itu menjejaskan impak pada nelayan, kehidupan nelayan ataupun pada
alam sekitar. Projek baru yang dirancang adalah satu PSR banyak 4,500 hektar, 1,800 hektar di kawasan yang kaya dengan kehidupan marin. Memang kaya. Pulau A, B dan C itu berkeluasan kira-kira 1,800 hektar yang akan merentangi selatan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke arah timur permatang damar laut yang dijangka siap dalam tempoh sekurang-kurangnya 15 tahun. Saiznya saja sudah 7 kali ganda Bandar Georgetown dan tempoh pembinaan pula terlalu lama. Bayangkan kemusnahan yang mungkin berlaku bermula dari kerja-kerja pengorekan pasir hingga projek itu menjadi realiti. Hakikatnya Pulau Pinang memang tidak asing dengan penambakan laut. Jumlah tanah tambakan di Pulau Pinang meningkat 0.1% daripada keseluruhan tanah di negeri itu pada tahun 1960 dan 20 tahun kemudian ia meningkat kepada 0.3%. Peningkatan terus berlaku sehingga 2015 dengan angka mencecah 3.2%. Malah angka itu diyakini terus melonjak apabila pembinaan 3 pulau buatan di Teluk Kumbar menjadi realiti. Isu tambakan laut bukan lagi perkara baru di Pulau Pinang. Sejak tahun 70-an lagi, pulau itu berdepan isu sama ketika pembinaan Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, projek Jelutong Expressway dan tambakan di Persiaran Geni. Nelayan tradisional Risau, Pukat, Bubu dan Rawai tidak dapat dilabuhkan lagi jika projek terbaru nanti merosakkan ekosistem laut. Sebagai contoh, apa yang berlaku di Jelutong dipercayai kesan beberapa projek sebelum ini yang merosakkan zon tangkapan ikan mereka akibat laut dicemari selut, sedangkan dulu kawasan mereka adalah syurga ikan terutama Sembilang. Saya ni nelayan 30 tahun ni ke ahli sini lah, ahli jutong punya lah. Nelayan jutong punya. Tapi masalah ni ikan, korang lah ni ikan pasal projek mereka buat sini. Kira projek teruk lah, mereka tambak, tanah. Lah ni ikan korang lah ni, kami tak boleh nak tangkap di sini dah. Sini pun tak boleh lah ni, kawasan salah ni. Sebab sini punya kawasan pasal kadang polimerin kacau lah pasal bot-bot feri duk lintas kan. Lah ni kami kena tangkap ikan semua di luar ni. Tapi Pulau Bidan, sampai Langkawi, Perak. Tapi sini ikan dah tak ada dah. Lepas duk tambak, duk buat semua tu apa kat Geni tu. Lah ni kami tak ditangkap situ tempat salah tu. Masalah ni kira semua nak pergi Johor pakai minyak banyak awak lah. Korang-korang pun mau 200 liter kot minyak lah ni nak pakai. Lah ni ikan pun korang, musim pun musim angin. Tu yang susah tu. Berapa yang kurang tu, Encik? Sini lah, 9 korang. Dulu 9 sini berlambak. Sampai ke tepi ni dulu, pantai Jutong ni. Nak cari 9 tak payah keluar Johor dah. Masa mereka belum tambak lagi lah. Kira lah ni mereka tambak, nak dapat. Dulu kira masa nak cari 9 ni, kok mana pun 30 kilo boleh dapat sini. Lah ni kira nak dapat, sekilo 2 memang sakit lah. Sampai saya pun cari luar lah. Pergi belah Perak cari 9 sana. Kalau tak ada taruh tangan. Ada air boleh turun lah. Kalau tak ada air jangan turun. Kalau dah pesan siap. Turun tak ada orang tolong tarik memang tak naik. Memang dalam kawasan ni. Pada awalnya diteroka oleh orang kita pada zaman-zaman dahulu. Para arwah ni dengan begitu semangat. Tapi hari ni yang menanggung hari ni anak cucu cicit. Bagi yang kita tengok hari ni penempatan bermula pada asal awalnya di kawasan di hujung flat berwarna putih itu. Hari ni kita tengok kesan tambakan dia datang ke sini, daripada ke sini dah ke sana. Hari ni kita tengok kesan dia daripada asal laut menjadi darat. Dan juga asal laut mungkin boleh katakan bukit. Kerana beribu-ribu tan sampah-sampah dibuang ke dalam laut dan mengakibatkan kesan dia sampai ke hari ini
bertaburan pasir-pasir plastik yang tak dapat puput lupus kerana disebabkan laut ini hanya satu kuasa yang memutar pusing alam. Jadi pasang surut memakan masa untuk nak meleraikan sesuatu bahan yang kata bahan yang telah dicipta manusia, plastik lah, macam-macam je lah, takkan dapat. Jadi kita tengok hari ni, mungkin hari ni kita terlewat sikit kerana kita masih nampak tambakan selut yang pada asalnya kawasan ni pantai putih. Setelah dibuat tambakan, bermula tambakan daripada bawah naik sampai ke hari ni. Masih lagi kita tengok tangan masih lagi di sana, dia ada traktor backhoe tu masih lagi menolak pasir ke dalam laut. Nelayan di Tanjung Tok Kong pula mendakwa hasil tangkapan merosot sebanyak 80%. Mereka percaya situasi ini juga akibat pelaksanaan beberapa projek tambak laut sebelum ini. Lebih 70 nelayan di Tanjung Tok Kong sekarang berdepan masalah kekurangan hasil tangkapan. Hasil tangkapan merosot 80%. Kami percaya ini kesan projek STP1 dan STP2. Bila ke laut, pukat kami kena selut. Sekarang ni nak bina pula 3 pulau. Saya dan nelayan Tanjung Tok Kong pernah terima sagu hati sebanyak 15,000 dan tidak berbaloi. Dan kami nak pergi luar. Kami nak kena pergi luar. Bila nak pergi luar, kami kena ada enjin besar, sampan besar untuk kami nak pergi luar. Dan minyak kami pun nak kena pakai lebih. Itulah jadi masalah kami. Industri pelancongan seperti shelet tepi laut yang selama ini menjadi tumpuan pemancing juga terkena tempias kesan tambak laut terdahulu, dan projek tambak laut terbaru ini nanti mungkin memburukkan keadaan. Misalnya shelet Seri Idaman di Teluk Tempoyak, Batu Maung. Pertama sekali mestinya dari segi dia punya agriculture lah, pembaikan ikan kan, efek dia tu pada pelanggan kita. Sini fokus dia tempat memancing. Jadi ikan tu semakin berkurangan sikit lah daripada isu untuk projek SRC tu. Jadi orang kata purata bilangan peminat pun dia tak sepertinya dulu. Kita memang banyak, ramai lah kan. Dalam setahun ni kita dalam 1,000 orang, 2,000 orang jugalah. Sekarang dia turun sikit lah. Ya. Sekarang ni penurunan lebih kurang dalam 2,500, 3,000 tu lah. Berbanding dulu lah. Sebelum projek ini nak dimulakan. Jadi alternatif yang Shelet ni kami terpaksa buat satu inisiatif lah. Kami terpaksa buat tukun tiruan untuk membiarkan balik kan ikan-ikan ni lah. Selalunya kita buat di kawasan Shelet lah. Bahasa sekarang ni landscape laut pun dah berubah. Dulu kawasan kita boleh kata pasir. Sekarang ni banyakkan selut kan. Pasal dari projek penembusan laut tu kan, tambak laut sedut. Itu yang di-effect balik lah. Kerajaan negeri tu kalau boleh lah kan. Kita minta projek tu kalau boleh. Memang projek tu nak jalan juga. Macam mana pun kerajaan dia akan buat juga. Tapi kalau boleh, kita minta tu lah jaga balik lah. Kalau kita landscape tu jangan biarkan ikan-ikan makin kurang kan. Mungkin ada cara lain lah. Projek kerajaan ni kan. Saya ni pun ada satu lagi sumber pendapatan nelayan. Wartawan Sinar Harian meninjau lokasi cadangan tambakan bagi membina 3 pulau buatan itu, termasuk mengunjungi Pulau Rimau yang dijangka terkesan projek tambakan laut kerana kedudukannya cuma 500 meter dari tapak projek, sedangkan ia memiliki kepelbagaian diversiti terutama keindahan terumbu karang. Selain Pulau Rimau, Pulau Kendi, kawasan Teluk Kumbar, Gertak Sanggul dan Teluk Tempoyak dibimbangi rosak keunikannya. Bagaimanapun, menurut Kerajaan Pulau Pinang, projek itu diteruskan kerana yakin 72 syarat ditetapkan Kajian Impak Alam Sekitar EIA ditetapkan Jabatan Alam Sekitar Pusat itu mampu dilaksanakan.
Menerusi aku janji, kerajaan negeri perlu memenuhi kesemua syarat dalam laporan kajian terperinci kesan alam sekitar dan 18 nasihat oleh Majlis Perancang Fizikal Negara sebelum memulakan projek bernilai 11 bilion ringgit itu. Sesuatu projek tampakan sememangnya mengganggu ekosistem laut. Tidak boleh elak. Saintis Marin, Profesor Dr. Cik Abdul Rahim Muhammad dari Pusat Sains Bumi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia menegaskan, pada peringkat awal pembinaan, ia seolah-olah kelihatan tenang, namun pasti memuntahkan keburukan sekurang-kurangnya selepas 5 tahun. Jika you ambil tambak ni daripada sos ataupun sumber daripada darat yang kita tidak mengetahui kandungan dari segi chemical tadi, yang akan menjaskan nanti apabila kita tambak dalam laut, akan menjaskan sistem laut tadi secara chemical itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi faktor yang biasa ditimbul apabila kita tambak laut tadi adalah faktor kekeruhan. Kekeruhan ini disebabkan oleh ampaian dipanggil bahasa saintifik suspended particulate matter. Ya, ini ataupun SPM ataupun bahan terampai yang menyebabkan air menjadi keruh. Dan apabila air menjadi keruh, ini menyebabkan sistem itu akan berubah. Sistem berubah pertama menyebabkan dari segi sistem biologi ikan sendiri akan terganggu. Dari segi buat contoh penapasan ikan tadi, yang ikan kita tahu yang menggunakan penapasan melalui insang. Dan apabila mereka ikan tadi mengambil secara langsung makanan melalui dengan cara berendam tadi dalam sistem ekosistem marine tadi, air tadi, dia akan dia menapas secara langsung, dia mengambil air filter tadi, misalnya filter, dan secara tak langsung ia akan mengganggukan filter atau insang tadi atau gill, maksudnya ini gill. Ini hanya satu masalah. Dan yang kedua, apabila kegangguan biologi ikan terganggu, so dia akan move in lah. Dia akan pergi ke tempat yang lebih selamat bagi mereka, lebih selesa. So itu yang kedua, yang ketiga. Yang seterusnya adalah bergantung, jika kita tambak laut tadi akan menyebabkan sistem kalau tambak bakau, sistem penghasilan benih ikan tadi atau tempat di mana ikan bertelur atau beranak tadi, so akan musnah. Dan memang ada kajian di kawasan Hong Kong yang mendapati bahawa apabila berlaku perubahan dari segi hidrologi dan juga menggunakan sedimen di dasar laut, terdapat perubahan pada pergerakan air bawah tanah di kawasan pulau-pulau di kawasan Hong Kong. Jadi kita dapati saiz projek ini adalah kecil berbanding apa yang kita dapati akan dirancang di Pulau Pinang ni. Jadi kegusaran kita sekarang ini adalah dari segi impaknya berdasarkan saiz, keadaan lokasi geografi yang sama seperti Hong Kong, tetapi magnitude projek lebih besar di Pulau Pinang, jadi akan ada impak kepada pergerakan air bawah tanah dan juga impak kepada kualiti air bawah tanah, dan mana kita sedia maklum bahawa Pulau Pinang dan juga Sepang Perai terlalu dekat. Jadi apa juga aktiviti yang dilakukan di laut akan mengganggu air bawah tanah di kawasan Sepang Perai juga. Selain mengancam ekosistem laut, pertubuhan bukan kerajaan seperti pertubuhan warisan, tanah dan teroka bandar atau teroka juga membantah projek berkenaan atas faktor warisan. Jeti nelayan di Jelutong antara lokasi yang sudah terhakis keunikannya akibat pembangunan lalu. Majoritinya adalah nelayan orang Melayu Islam, di mana mereka inilah sebenarnya mewarisi segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nelayan semua ni di selatan Pulau Pinang. Bila mana kalau kita sebab sekarang ni kita maklum di Jelutong dah daif sangat, tertindas sangat dah, dan banyak tempat lagi di nelayan sekitar dekat Sungai Gelugor, Batu Uban pun dah tertindas teruk sangat. Kenapa pula nak sekarang nak diganggu lagi di kawasan tersebut? Kenapa tidak dinaik tarafkan mereka supaya menjadi satu betul-betul kawasan yang menjadi akhirnya menjadi sekurang menjadi eko pelancongan untuk
mengangkat industri pelancongan warisan di situ. Selain itu, antara NGO yang konsisten membantah projek ini adalah Gerakan Pembela Ummah Pulau Pinang yang mana mereka mahu memastikan nasib nelayan pantai di Pulau Mutiara ini tidak tertindas. Sejarah tambakan laut lah di Pulau Pinang. Kita melihat tambakan laut Pulau Pinang yang bermula di Jelutong, kan. Kemudian jabatan pertama, jabatan kedua di Geni Drive dan terus kepada Tanjung Tokong dan di selatan Pulau Pinang dan sebagainya. Kita melihat tidak dibina 3 pulau itu pun telah membawa kesan buruk kepada nelayan. Dan hasil lawatan yang kita buat, kita melihat kampung-kampung nelayan yang dulu merupakan kampung-kampung warisan, terutamanya di Jelutong, hilang begitu saja. Cadangan perlombongan pasir di perairan Laut Perak bermula dari Manjung hingga ke Tanjung Piandang untuk tambakan 3 pulau buatan itu mendatangkan keresahan di negeri tersebut. Yang diwawakan memang diambil di Perak lah. Kawasan Perak lah. Bila kawasan Perak tu dia akan menjejaskan nelayan lah. Maknanya selama 15 tahun untuk tambakan 3 pulau tu. Maknanya 15 tahun dah risiko. Bukan saja 15 tahun, mungkin lebih pada tarikh tu lah. Tarikh lebih pada 15 tahun lah yang kita takut tu. Maknanya dia macam kita kata maksud kita tu macam laut. Bukan dia tak semacam di darat. Kalau di darat tu mungkin dia ambil pasir tu statiknya lah kan. Maknanya dia tak akan merebakkan lain. Tapi kalau di laut tu dia benda dalam air. Maknanya dia akan merebak lah faktor pasang surut. Maknanya dia akan melibatkan walaupun dijangkakan dia ambil ke 20 batu dari tepi pantai kan. Tapi dia faktor bila air pasang dia akan tolak ke darat lah. Dalam bantahan Solidariti Nelayan 2019 pada 4 November lalu, nelayan bersama wakil beberapa NGO dan aktivis berkumpul di Padang Kota Lama bagi membantah secara aman terhadap projek membina 3 pulau buatan itu. Tambakan laut yang akan dibuat di selatan Pulau Pinang ni, tuan-tuan pun faham. Tuan-tuan nelayan, saya pun nelayan. Di kawasan selatan Pulau Pinang ni bermula daripada pematang taman laut, Sungai Batu, Teluk Kumbak hingga Laut Sanggui adalah merupakan kawasan teluk. Kawasan ni dia memang cukup kaya dengan hasil laut. Kaya dengan udang, kaya dengan senangin, bawai putih, bawai tambak, semua ada. Projek ini akan menghancurkan tempat ikan di kawasan itu. Dan tempat itulah yang membekalkan banyak ikan kepada rakyat kita ini. Dan kalau kita hapuskan, apa akan jadi? Satu, harga akan melompat. Sekarang pun kalau ikan kembung 5 tahun lalu RM10 sekilo. Sekarang sudah jadi RM20 sekilo. Begitu dengan sotong dan lain-lain kehidupan laut. Kalau kita jalankan projek ini habis, harga lagi melompat, boleh jadi gembung, kadang-kadang tak boleh dapat. Ataupun kalau dapat pun kena bayar RM50 1 kilo nanti. Acara kemuncak bantah berlangsung dengan penyerahan memorandum mereka kepada kerajaan negeri tersebut. Ini adalah mengenai hak-hak nelayan untuk mencari rezeki dan mencari kehidupan yang halal. Dan dalam memorandum itu juga kata tentang bagaimana penambakan ini akan merosakkan ekosistem laut dan pesisir pantai, tempat pendaratan penyu dan kehidupan marin. Jadi dan juga dia ada sentuh tentang keselamatan makanan negara kerana penambakan ini mungkin menjejaskan bukan sahaja nelayan pantai tetapi nelayan laut dalam dan bot laut dalam dan juga penternak ikan di Sungai Udang yang pusat penternakan yang paling besar di negara Malaysia. Jadi ada banyaklah isu-isu yang terangkum dalam memorandum ini.
Ini ikan kembung. Harga semasanya kini sekitar RM18 sekilogram. Harga ikan ini dijangka boleh melonjak sehingga RM50 sekilogram apabila projek 3 buah pulau buatan di selatan Pulau Pinang dilaksanakan. Projek mega ini dikhawatiri akan memusnahkan kawasan habitat hidupan laut seperti ikan kembung yang memang digelar ikan rakyat. Pembangkang di Pulau Pinang tidak menghalang pembangunan dilakukan kerajaan negeri. Bak kata Adun Penaga, Muhammad Yusni Matpiah, bantahan adalah demi menuntut hak nelayan dan mahu memelihara ekosistem laut selama ini menjadi punca rezeki golongan nelayan di kawasan itu. Kita tidak menolak pembangunan. PTMP, Penang Transport Master Plan, memang kita boleh bersetuju kan, untuk menambah pembaikan untuk memastikan kesesakan lalu lintas ini dapat diatasi. Tapi PSR ini memang kita akan tentang, kita bersama dengan nelayan sebab apabila 3 pulau yang nak ditambah, nak dibina ini, 3 pulau daripada lokasinya sangat luas, 4,500 hektar kan, dengan 3 pulau jadian tu, Pulau A, Pulau B, Pulau C, daripada sempadan Pulau Rimau sampai ke Pulau Kendi, kan, kawasan tu sangat ni, dan dia akan menjejaskan, bukan saja ekosistem, bahkan menjejaskan pendapatan nelayan di Pulau Pinang ni khususnya, kan, dan negeri sekitar. Lebih kurang 5,000 nelayan dia akan terjejas. Demonstrasi sudah, hantar memorandum pun sudah. Keseluruhannya, bantahan terhadap projek tambakan laut mereka suarakan sejak tahun 2015. Namun, NGO dan nelayan yang membantah tetap menaruh harapan kepada kerajaan negeri biarlah 3 pulau buatan itu nanti tidak memudaratkan mereka. Itu bagi mereka yang membantah. Di sebalik laungan bantahan, ada juga pihak yang menyokong projek ini. Apabila kerajaan nak menambak, mereka pun mengkaji di manakah boleh mereka tambak. Adakah di sebelah barat Pulau Pinang, adakah di sebelah utara atau sebelah timur, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menambak bahagian sebelah selatan kerana tempat itu adalah tempat yang paling sesuai untuk membuat penambakan. Ada berjenis-jenis nelayan, ada yang di pesisiran pantai dan ada yang di laut dalam. Tempat ini adalah seperti satu pelantah antara pesisiran pantai dan laut dalam. Ini ialah tempat di mana bot-bot nelayan itu akan menyeberang untuk sampai ke laut. Dan kerajaan telah mengambil keputusan untuk buat pulau dan bukan menambak terus daripada pantai. Bukannya memanjangkan pantai ke dalam laut, tetapi membuat pulau. Dengan membuat pulau itu, bot-bot nelayan itu masih dapat dibubur di tempatnya dan setiap hari mereka masih dapat keluar ke laut untuk menangkap ikan. Maksud saya ialah tempat yang ada itu bukannya tempat menangkap ikan. Semua banyak yang bantah tu bukan apa, pasal pampasan lah. Mereka mau yang setimpa lah yang tu. Kalau kata tak setimpa tu kita tak tahu lah. Kalau kata setakat bagi 10,000 ke apa, tak guna. Pampasan kalau setimpal okey, tak apa. Projek jalan tetap jalan. Tak boleh buat apa yang tu. Tapi kalau kata daripada cara yang kerajaan nak buat ni, cara ada baik dia. Sebaikan dia tu ada peluang kerja yang kita boleh kerja dengan mereka masa projek nak jalan ni kan. Ada yang nelayan sokong, bantah apa, itu biasalah proses. Tapi bagi yang kita tahu ni, berapa ramai yang tempatan punya nelayan ni yang membantah. Kalau ikut demo sampai parlimen ke apa kan, kita boleh kira semua orang luar. Pemain import semua. Kami orang tempatan kami tahu. Nelayan kami tahu. Katakan nak menyamak jadi nelayan, mai daripada Perak, mai daripada Kedah. Ia kata terlibat tu
Pasal apa pula nelayan daripada Kedah dengan Perak dia terlibat tempat dia? Sedangkan Akta Perikanan 85 dia ada kawasan masing-masing dah, negeri masing-masing. Nelayan Perak tak boleh main Penang. Penang tak boleh pergi Perak. Habis apa yang kata ganggu tempat dia? Jadi kami sebagai orang Pulau Pinang, kami nak tengok untuk anak cucu kami kemajuan tu. Takkan semua nak jadi nelayan. Projek terbaru milik Kerajaan Pulau Pinang ini dijangka bermula seawal-awalnya September tahun depan. Kita bukanlah bermakna kita bertegas bahawa projek ini harus dilaksanakan tanpa mengambil kira langsung masalah nelayan. Bahkan this is not a zero-sum game lah. Bukan bermakna kita nak korbankan semua dalam situasi ini. Bahkan bila kita melihat peluang-peluang yang ada dalam apa sahaja bentuk pembangunan yang ingin dilakukan ini, nelayan itu mempunyai peluang yang besar untuk bukan hanya menambah baik keperluan mereka, tetapi juga menambah baik dari segi kemajuan industri mereka itu sendiri. Dan kita juga telah melaksanakan beberapa engagement, proses temu-tembung dengan nelayan ini yang berjalan dengan ekstensif dan berada di lapangan, yang mana kita telah melantik peserta konsultan untuk bertemu dengan mereka, mendengar pandangan mereka, dan semua ini telah dibawa masuk dalam kajian EIA dan juga Social Impact Assessment study yang kita buat. Dan daripada situlah kerajaan negeri dapat memahami apakah keperluan dan keresahan mereka, dan daripada situ juga kita dapat come out atau mengeluarkan cadangan-cadangan mitigasi. Dan untuk menunjukkan dan membuktikan komitmen kerajaan negeri, kita telah wujudkan jawatankuasa task force nelayan, yang mana fokusnya melihat kepada soal kelangsungan mereka untuk meneruskan kehidupan sebagai nelayan, tapi dalam masa yang sama program-program yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan kemahiran. Buat masa ini, jika ada pihak yang menangis air mata darah sekalipun, projek itu sudah diluluskan oleh Kerajaan Pulau Pinang, biarpun terdapat dua pandangan mengenai projek ini. Pihak yang membantah mempunyai alasan mereka dan pihak yang menyokong juga mempunyai alasan mereka. Seperti saya katakan tadi, projek membina 3 pulau buatan ini boleh mengambil masa sekurang-kurangnya hingga 15 tahun yang dijangka dimulakan pada September tahun depan. Kita lihat saja nanti kesannya ke atas ekosistem laut, alam sekitar, perkembangan ekonomi, sosial dan kehidupan rakyat Marhain di Pulau Pinang selepas tempoh itu. Sekian laporan saya bersama rakan setugas Raiham Sanusi dan jurukamera Yusrizal Yusof Ahmad dan Muhammad Zamir Muhammad Yusof.